semua. Okey, berjumpa lagi bersama saya ya di dalam dunia matematik. Jom belajar matematik bersama dengan Cikgu Syam. Okey, so video kali ini kita akan teruskan dengan matematik tingkatan 1, bab 5, ungkapan algebra, dan kali ini kita lihat 5.2, ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Okey. Alright. Okey, so 5.2, ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Okey, yang pertama ya, bagaimanakah anda menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra? Standard pembelajaran, menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra. Okey, tip lestari ya. Kita ulang sebenarnya benda ni. Apabila tanda tambah di depan tanda kurung digugurkan, tanda bagi setiap sebutan dalam tanda kurung tidak berubah. Apabila tanda tolak atau negatif di depan tanda kurung digugurkan, tanda bagi setiap sebutan dalam tanda kurung berubah daripada positif kepada negatif, negatif kepada positif. Contoh macam ni. Okey, negatif dan kurungan A tambah B kan, and then cikgu gugurkan negatif kat depan ni. So, semua yang dalam kurungan ni tanda dia berubah. Okey, A positif kan, dia akan jadi negatif A ya. B positif, dia akan jadi negatif B. Okey, ini pun sama. Negatif dalam tu A tolak B, so cikgu buang negatif tu. Jadi dia akan berubahlah. A akan jadi negatif A, negatif B akan jadi positif B. Kalau negatif, and then dalam tu negatif A tambah B, cikgu gugurkan negatif yang kat luar kurungan. Negatif A akan jadi positif A, positif B akan jadi negatif B. Okey, yang ini negatif kat luar dalam kurungan, negatif A tolak B. So cikgu gugurkan negatif kat luar, so negatif A akan jadi positif A, tolak B akan jadi tambah B. Tapi kalau dekat depan ni semua tanda positif, kamu gugurkan, kamu buang, yang dalam ni kekal, tak berubah. Yang berubah kalau depan ni ataupun di luar kurungan ni negatif, dia akan berubah. Okey, yang tu kena ingat. Okey, apabila menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra, kumpulkan sebutan serupa dahulu. Kemudian tambah atau tolak sebutan serupa itu. So anak-anak pada peringkat ini cikgu tak nak cakap dah apa tu ungkapan algebra, apa itu sebutan serupa, apa itu sebutan tak serupa. Sebab itu semua sudah cikgu ulas, sudah cikgu terangkan di dalam video sebelum ni. Di dalam video 5.1. Okey, jadi pada kali ini video kali ini kita anggap semua istilah tu anak-anak dah faham. Baik. Contoh 8. Permudahkan setiap yang berikut. Okey, kurungan 3x tambah 5y tambah 8x tolak y tolak 9. Okey, so kita tengok macam mana. Cikgu buka kurungan yang dekat luar yang first ni tak ada perubahan lah, 3x tambah 5y. Lepas tu kurungan yang kedua ni tengok depan dia apa? Tanda tambah kan. Jadi kalau cikgu buka kurungan tu dan luar ada tanda tambah, so yang dalam tu tak ada perubahan lah, kekal 8x tolak y tolak 9, tengok dia kekal. Okey. Dia berubah kalau depan ni negatif. Kalau negatif atau tolak, kita buka kurungan tu, ibarat kita gugurkan kat depan tu, dia akan berubah. Nanti kita tengok contoh. Okey. So, dekat sini bila kamu dah buka semua kurungan, kamu kumpulkan yang sebutan serupa Sebutan serupa tu maksudnya yang pembeli ubah dia sama. 3x tambah 8x, tengok cikgu kumpulkan 3x tambah 8x. Tambah 5y tolak y, tolak y tolak 9 kat belakang. And then selesaikanlah 3x tambah 8x. Okay, so maksudnya kita hanya tambahkan dia punya perkali je. Nombor kat depan tu je anak-anak 3 tambah 8 dapat 11. X tu kita tulis balik je x. Okay, yang ini tambah 5y tolak y So ibarat 5 tolak y lah, 5 tolak 1 Kalau y tu tak ada nombor dekat depan kan, maksudnya dia 1 perkali dia 1. Jadi 5 tolak 1 dapat 4. Positif 4 lah, dan y tu tulis je sekali Tolak 9 ni memang tak ada apa-apa kan, tak boleh buat apa-apa, jadi tolak 9 lah. So inilah jawapan dia yang terakhir. Dah tak boleh dah nak permudahkan lagi Okay, kita tengok B. Okey, B, kurungan yang pertama buka je macam biasa, tak ada masalah. Kurungan yang kedua depan dia apa? Tambah kan? Jadi bila buka yang dalam kekal Tapi cuba tengok sini anak-anak. Bila cikgu ini kalau kamu tengok sini ni tolak tolak.
Jadi bila cikgu buka kurungan, ibarat cikgu gugurkan. Tadi ingat tadi tips tadi. Jadi bila cikgu buka, okey 10 ml ni dia positif kan. Jadi bila cikgu sebab ada negatif kat depan, so this why dia jadi tolak kat sini ya. Tambah P sebab ada negatif, dia jadi tolak P. Tolak 2 sebab dia negatif tadi dia akan jadi tambah 2. Yang dekat belakang ni yang berubah. Yang depan ni tak ada tak ada kacau. Kemudian kita kumpulkan dia ikut sebutan serupa. 12 ml tolak 10 ml kat sini ya. Tolak 4P, tolak 4P tambah 7P, ada lagi kan tolak P. 3 sebutan serupa. Dan tambah 6 yang tak ada boleh ubah. Tambah 6 tambah 2 kat belakang. Jadi 12 tolak 10 dapat 2 ml lah. Okey, negatif 4 tambah 7 dapat 3. 3 tolak 1 dapat tambah 2 lah. Ingat ya, P ni tak ada nombor kan. Kalau tak ada nombor maksudnya 1 kat depan dia. Perkali dia 1. Sebab 1 darab P dapat P lah. Okey, tambah 2 tambah 6 tambah 2 dapat tambah 8. Jadi sampai sini ni jawapan yang terakhir dia. Okey, apabila menyusun sebutan serupa, tanda operasi di depan sebutan itu mesti dipindahkan bersama. Ingat tu. Okey, macam ni kan, 4P. Jadi awak kena ambil lah sekali tanda kat depan dia. Tolak 4P. Itu sebab tolak 4P. Kena bawa sekali. Itu maksud dia. Okey, latih diri 5.2a. Okey, cikgu nak kamu cuba pelan-pelan. Okey. Cikgu tak dapat nak terangkan semua. Kalau pad cikgu okey, insyaAllah cikgu akan cuba. Baik. Kita ambil yang ada yang positif-positif. Saya rasa cikgu kamu boleh buat. Macam A boleh buat. Okey, kita tengok B ya. Bila kamu buka kurungan pertama, dia tak ada efek apa-apa lah. Kamu buka je. Tengok 6 cikgu dah jadi stylo lah. Baru dia nak padam ya. Okey, tengok B. Cikgu buka kurungan yang pertama tu, tak ada masalah, buka je. So 6AB tambah 2BC. Okey, tambah 10. Kenapa tahu? Sebab dekat depan kurungan pertama tu tak ada apa-apa tanda kan. Maksudnya dia positif. Jadi ingat tadi, kalau positif, kita gugurkan, jadi yang dalam kurungan tu kekal. Tapi masalahnya, kita tengok yang dekat belakang. Belakang ni sebab dia ada negatif. Okey. Cikgu ambil laser kejap. Sini tengok. Dia ada negatif ni. Jadi bila nak gugurkan negatif, maksudnya kita nak buka kurungan, nak gugurkan negatif, semua tanda yang dalam kurungan kedua ni kena berubah. Okey, kita tengok AB. AB tu positif kan? Jadi sebab luar kurungan tu negatif, so AB positif dia akan jadi negatif atau tolak lah. Tolak AB. Okey, tambah 3BC. Positif 3 kan? Jadi dia akan tolak jadi negatif 3BC. Okey, tolak 2 kat belakang tu sebab negatif kat luar kurungan tadi, so dia akan bertukar tanda. So tambah 2. Okey, sama dengan ni kena buat. Alright, sekarang kita kumpulkan ikut dia punya sebutan serupa. 6AB. Ada lagi tak yang AB? Ada kan? Tolak AB. Ingat kita kena ambil tanda dia sekali. Ada lagi? Tak ada. Okey, lepas tu tambah 2BC tolak 3BC. Kemudian tambah 10 tambah 2. Ingat ya, 10 dengan 2 tu juga adalah sebutan algebra kan. Okey, so 6AB tolak AB. So 6 tolak 1. So dapat 5AB. Okey, tambah 2BC tolak 3BC. Ingat dia tetap pakai yang nombor negatif yang kita dah belajar tu. Jadi tambah 2 tolak 3. So dia jadi akan tolak 1. 1BC. Kalau tak nak tulis 1 pun tak boleh. Tak apa. Jadi dia akan jadi tolak BC je.
Okey, tambah 10 tambah 2 tambah 12 lah. Jadi sampai sini dah tak ada apa-apa dah. Memang itulah jawapan yang paling akhir. Okey, boleh anak-anak? Alright. Itu untuk B. Jadi try buat A, C, D dan E. Tak apa, buat slow-slow. Tengok cikgu tadi pun buat slow-slow kan. Buat kemas macam ni lah. Kemas. Okay, so buat 5 minit. 5 ke 10 minit. Ikut awak punya pemahaman. Tak apa, kalau slow pun tak apa. Sebab video ni kamu boleh ulang kan. Banyak kali, tak ada masalah. Okay, tak faham ulang. Alright. Kalau tak faham juga boleh ikut pada kawan ataupun tanya pada guru kamu ya. Okay, so kalau dah okay, dapat jawab. Kalau salah macam biasa buat kebetulan ya. Jadi kita teruskan Okey, sekarang kita nak pergi apakah hasil bagi pendaraban berulang ungkapan algebra. Kita ada pembelajaran membuat generalisasi tentang pendaraban berulang ungkapan algebra So ada aktiviti kat sini. Aktiviti penerbukaan 1 membuat generalisasi tentang pendaraban berulang ungkapan algebra. Okey, lakukan aktiviti ini. Dia suruh cari luas. Kamu isilah luas apa darab apa dapat apa kuasa 2 kan. Isi ni. Okey, ini isi padu pula. Isi juga kotak-kotak kosong tu ya. Jadi nombor 3 ni, berdasarkan hasil di atas apakah generalisasi yang boleh dibuat tentang A darab A darab A darab A. Dan seterusnya sampai bawah. Okey, cuba bincangkan dengan kawan. Alright, cikgu terus pergi kepada rumusan dia saja ya. So, hasil daripada aktiviti perangkaan 1 didapati bahawa A darab A akan dapat A kuasa 2. A darab A darab A akan dapat A kuasa 3. Pendaraban berulang A sebanyak 3 kali, jadi pendaraban berulang A sebanyak 2 kali. Jadi, kalau A darab A darab A, kita tak tahu berapa kali darab ni. Jadi, kita boleh buat kesimpulan dia adalah A kuasa N lah. N tu kita tak tahu berapa kali. Mungkin 10, mungkin 100. Jadi, kita just buat secara umum A kuasa N ya. Seterusnya kita boleh juga generalisasikan kepada pendaraban berulang bagi ungkapan algebra. So A tambah B kurungan darab A tambah B kurungan, so dia dapat A tambah B kuasa 2. Jadi kalau dia darab 3 kali macam ni, so A tambah B kuasa 3, betul tak? Kalau darab 4 kali, A tambah B kuasa 4. Jadi secara umumnya kalau kita darabkan berulang kali A tambah B tu sebanyak N kali, maka kita akan dapat secara umum atau generalisasinya A tambah B kuasa N. Faham? Alright. Okey, so contoh 9. Permudahkan setiap yang berikut. Kita tengok A. Jadi M darab M darab M darab M. Berapa kali? Pendaraban dia 4 kali kan, jadi M kuasa 4. Okey, X tambah 7 kurung darab X tambah 7. Berapa kali? Dia ulang 2 kali kan, so X tambah 7 kuasa 2. Okey, yang ini P tolak 3Q kurungan darab yang sama 3 kali. Jadi kesimpulan dia P tolak 3Q kuasa 3. Itu contoh 9. Faham Okey, contoh 10. Tulis setiap yang berikut dalam bentuk pendaraban berulang. Dia dah kasih kuasa 2. Jadi kalau kuasa 2 maksudnya X tambah 4Y kurung darab dengan X tambah 4Y. Tak ada simbol darab pun tak apa. Yang penting kurungan kita dah tahu kan kurung tu bermaksud darab. Ini darab ini ya. Jadi kalau B tu 3 kali kuasa 3 kan. Jadi 3 kali kurungan lah benda yang sama Dia maksudnya dia darab 3 kali. Okey, itu contoh 10. Boleh ya? Okey, cuba buat latih diri 5.2B. Ada 2 soalan ni 5 minit macam biasa. Dan semak dalam buku teks. Kalau salah, tengok apa salah, boleh bincang dengan kawan dan rakan macam biasa ya. Okey, kita teruskan. Bagaimana kita mendarab dan membahagi ungkapan algebra? Alright. Kita pembelajaran mendarab dan membahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan. Untuk mencari hasil darab ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan, kita kumpul semula pemboleh ubah yang sama, kemudian darab nombor dengan nombor dan pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Nombor dengan nombor, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Okay, kita tengok contoh. Okey, contoh 11. 3AB kuasa 2 darab 4A kuasa 3 darab B. Okey. Ini cara panjangnya.
3AB kuasa 2 maksudnya 3 darab A. So B kuasa 2 maksudnya darab B darab 4. And then darab A 3 kali kan sebab A kuasa 3. And then darab B. Lepas tu ingat nombor darab nombor. 3 darab 4. 3 darab 4. A tu susun ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Jadi darab A 4 kali kan. B ada berapa kali? 1, 2, 3. So B 3 kali. So 3 darab 4, 12. A ni maksudnya A kuasa 4 sebab 4 kali kan. B kuasa 3 sebab apa? Sebab 3 kali. Jadi tu cara dia. Macam mana kita nak permudahkan ya. Jadi hasil bahagi ungkapan algebra yang mengandungi satu sebutan diperoleh dengan memasukkan faktor-faktor sembunyi. Lihat pula yang contoh 12, dia bahagi. Macam mana pula? Kalau bahagi, kita tukar dia jadi pecahan. Jadi 20M kuasa 4, N kuasa 2 ke atas per 5M kuasa 2, N kuasa 3. Jadi yang ke atas pun kita buat dalam bentuk pendaraban berulang lah. 20 darab M 4 kali, N kuasa 2, so N 2 kali. Bawah 5, M 2 kali, N 3 kali. Jadi anak-anak potong 20 dengan 5 boleh potong kan? So dapat 4, 5 jadi 1. M ni potong lah dengan bawah. 1, 2, 2 je. Jadi yang tak potong tinggal N, 1, 2, 1, 2. So apa yang tinggal ke atas? 4. Lepas tu M ada berapa? M kuasa 2. Bawah ada apa-apa? Ada N kan? N kuasa 1. So itulah jawapan dia. Faham tak? Okay. Mari berbincang dengan menggunakan sebuah kubus yang bersisi XCM. Bincangkan bagaimana anda menunjukkan hasil pembahagian bahagi X kuasa 3 bagi X dan X kuasa 3 bagi X kuasa 2. Okay, yang ni anak-anak boleh Okay, permudahkan 13. Sebelum cikgu tengok tunjuk contoh, okay, kita boleh buat. Okay, 21. Okay, darab X darab Y darab 6 darab X. Ingat darab dengan X cikgu guna yang berbeza. Okey, bila bahagi, cikgu tukar dia jadi pecahan lah. Okey, 14. Okey. Darab Y kuasa 3. So Y Z. Betul? Okey. So, mana yang kita boleh potong? Okey, 14 bagi 2 dapat berapa? 7 Saya potong dengan 6. 6 bagi 2 dapat 3. Lepas tu 7 boleh potong lagi. 1, 7 bagi 7. 21 bagi 7 dapat 3. Okey, Y 1. Y atas. Okey, dah tak ada dah. Sebab kat atas dah tak ada Y jadi dah tak boleh potong. Z pun dah tak boleh potong. Okey, yang atas ada 2 nombor. 3 darab 3. So, dapat 9. Lepas tu X ada berapa? X ada 2 So, X kuasa 2. Ada lagi kat atas? Tak ada. Per. Okey, bawah. Bawah nombor dah tak ada. So, ada Y 2. So, Y kuasa 2. Lepas tu ada Z. Macam tu. Faham tak anak-anak? Cuba fahamkan Okey, kita tengok jawapan dia. Sebenarnya X kuasa 2 bagi Y kuasa 2 Z. Faham Alright. Okey, latih diri 5.2C. Cuba buat dalam masa 5 ke 10 minit. Dan semak jawapan macam biasa anak-anak. Dah tahu dah kan, cikgu tak perlu beritahu lagi. Dan semak jawapan, kalau salah terus buat pembetulan. Buat step by step dengan kemas. Macam cikgu tunjuk tadi, macam contoh tadi. Okay, kalau dah okey, kita proceed. Kalau tak okey, tengok baliklah buat pembetulan. Tanya balik kawan-kawan, tanya balik guru-guru Okey, ini kerja rumah. Anak-anak kena buat. Mahir diri 5.2, muka surat 117. Ada 1 sampai 8 soalan. Buat dalam buku tulis. Hantar dengan cikgu, naik sekolah nanti. Apabila kita dah jumpa secara bersemuka. Okey, macam biasa, semak juga jawapan kamu. Dah buat, terus semak. Salah, terus buat pembetulan anak-anak. Tak perlu cikgu. Tunggu arahan cikgu Okey, so sebelum kita mengakhiri bab 5, kita tengok rumusan apa yang kita dah belajar ungkapan algebra, formula ubah. Okey, maksudnya nilai yang berubah yang kita tak tahu nilai dia. Dia ada dua jenis lah, sama ada formula ubah nilai tetap atau nilai berubah.
Kalau pun boleh ubah nilai tetap, maksudnya nilai pun boleh ubah tu tetap je pada sebarang masa, dia tak berubah. Kalau nilai berubah ni maksudnya nilai pun boleh ubah tu berubah mengikut masa. Okey, sebutan algebra ya, ada dua, sebutan serupa dengan tak serupa ya. Sebutan serupa tu maksudnya pun boleh ubah dan kuasa pun boleh ubah dia sama. Dia punya perkali tu tak kisah. Kalau tak serupa, maksudnya pun boleh ubah atau kuasa dia tak samalah. Yang ni kan X dengan Y tak sama. X, ni X kuasa 2. So, kuasa dia tak sama. Jadi, ini tak serupa. Kemudian kita baru belajar tadi penambahan dan penolakan. Contoh, okay, kita kena tambahkan yang serupa lah. Ya. 5A tambah 6A, dia serupa kan? Jadi, 5 tambah 6 dapat 11A lah. 12BC tolak 3BC. BC serupa. So, 12 tolak 3, 9BC. Kemudian kita belajar peneraban dan pembahagian. Iaitu kita gunakan peneraban berulang kan. Pembahagian pun kita guna peneraban berulang bahagi dengan peneraban berulang. Lepas tu boleh potong faktor-faktor yang sama atas dan bawah. Okay, so anak-anak, itu saja dalam bab 5 ungkapan algebra. Okay, semoga memberikan manfaat kepada kita. Jangan lupa siapkan latihan yang cikgu minta. Okay, kita berjumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.